Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Khairul Hafiz Al-Akhir bin Faraimin. Hari ini saya nak bercakap berkenaan dengan penyakit tidak berjangkit dan juga COVID-19. Penyakit tidak berjangkit ataupun dikenali sebagai NCD ini adalah satu penyakit yang tidak mempunyai pengantaraan ataupun vektor. Ianya adalah disebabkan oleh genetik dan gaya hidup seseorang itu. Dan penyakit tidak berjangkit ini boleh dipengaruhi oleh diet yang tidak sihat, kurang aktiviti fizikal, merokok dan juga penyalahgunaan alkohol. Beban penyakit NCD terus meningkat di Malaysia. Satu kajian daripada National Health Mobility Survey pada tahun 2019 telah membuat kesimpulan bahawa 1/5 daripada orang dewasa adalah penghidap diabetes, 1/3 daripada orang dewasa adalah penghidap hipertensi, 2/5 adalah penghidap kolesterol tinggi, 1/2 daripada orang dewasa adalah berlebihan berat badan, 1/4 daripada mereka yang berumur 16 tahun ke atas adalah tidak aktif secara fizikal, dan 1/5 daripada mereka yang berumur 15 tahun ke atas adalah perokok. Peningkatan penyakit NCD adalah disebabkan oleh pelbagai faktor sosial. Sebagai contoh, kadar urbanisasi, kadar kemiskinan yang tinggi dan juga kehidupan yang tidak berkualiti, walaupun rakyat Malaysia jangka hayatnya adalah lebih lama daripada saban tahun ke tahun. Dan penyakit NCD adalah satu penyakit yang senyap dan tidak bergejala. Selalunya pesakit akan mengetahui mereka mempunyai masalah penyakit NCD apabila mereka mendapat komplikasi daripada penyakit tersebut. Antara komplikasi yang boleh mereka dapatkan adalah stroke, kebutaan, serangan jantung, masalah saraf, masalah buah pinggang, masalah seksual, luka lambat sembuh dan juga komplikasi daripada kehamilan seperti preeclampsia. Buat individu yang mempunyai penyakit NCD dan sekarang ini menghidap COVID-19, mereka ini mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk menjadi lebih teruk berbanding mereka yang tidak berpenyakit. Untuk dalam data CPRC, kematian akibat COVID-19 adalah 3.7 kali ganda lebih tinggi buat mereka yang mempunyai penyakit NCD berbanding mereka yang tiada. Dan untuk mereka yang lengkap vaksinasi pula, kematian adalah 7.5 kali ganda lebih tinggi buat mereka yang mempunyai penyakit NCD berbanding mereka yang tidak mempunyai penyakit. Oleh itu adalah amat penting bagi kita untuk belajar live with the virus. Adalah amat penting bagi kita untuk mengesan penyakit NCD daripada awal, dan untuk mereka yang telah mempunyai penyakit NCD untuk mencapai rawatan yang optimum. Jadi pertama, kita perlu melakukan saringan secara berkala buat mereka yang masih lagi belum mendapat penyakit NCD. Saringan boleh dilakukan seawal umur 30 tahun bagi mereka yang tidak berisiko, dan untuk mereka yang berisiko seperti obesiti ataupun mempunyai masalah diabetes waktu mengandung, mereka boleh melakukan saringan dengan lebih awal. Kedua, kita perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat. Pemakanan perlu kita jaga kalorinya, dan juga makanan perlulah makanan yang berkualiti. Dan untuk senaman, kita perlu melakukan senaman rutin 3 hingga 5 kali 150 minit seminggu, senaman ringan kesederhana. Ketiga, kita perlu menjaga BMI unggul. BMI perlulah di antara 20 hingga 25. Dan kalau lebih daripada 25 hingga 30, bermakna kita telah pun berlebihan berat badan. Lebih daripada 30 adalah obesiti. Dan mereka yang obesiti berisiko 7 kali ganda untuk mendapat penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Keempat, kita perlu berhenti merokok. Bagi mereka yang merokok, penyakit COVID-19 boleh berisiko untuk menjadi lebih teruk. Kelima, bagi mereka yang telah mendapat penyakit NCD, mereka perlulah mengetahui sasaran rawatan mereka dan juga datang ke rawatan susulan, datang kepada appointment. Kerana banyak pemeriksaan dan pemantauan yang kita boleh buat setiap kali mereka datang kepada appointment. Dan yang terakhir, tambahan daripada saya, berhati-hati dengan produk-produk overclaim yang dijual di pasaran. Kerana banyak produk-produk ini tidak pernah dilakukan kajian klinikal untuk mengetahui
keberkesanan dan keselamatan produk tersebut. Jadi, terima kasih. Saya harapkan bahawa kita menjaga diri kita, kita jaga kesihatan kita supaya kita tidak mendapat penyakit COVID-19 yang lebih teruk pada masa akan datang. Terima kasih.